pertama dan 1 jam kedua kita sentuh topik kita. Jadi sebelum kita mula, seperti biasa saya baca penafian dahulu. Risiko pelaporan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap lebih tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan berikan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Waalaikumsalam, Aiman. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul sahaja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita sambung topik semalam. Selepas ini kita lihat dahulu pergerakan pasaran. Apa yang menjadi perhatian saya adalah kepada pergerakan dekat ZN. Inilah untuk bond, bond US bond, 10 years treasuries bond, bond perbendaharaan kerajaan US, dan ini melambangkan kepada pergerakan kadar faedah dalam pasaran. Sekiranya ini meningkat dan kadar faedah ini adalah inverse lah. Jadi ini harga dia. Farid, Waalaikumsalam. Jadi berdasarkan struktur yang kita lihat setakat ini, kita cuma nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, so saya nak lihat satu lagi ke atas. Apa impact dia lepas ni ya? Ini adalah secara dasarnya adalah berkaitan dengan apa yang kita nampak contohnya dekat UJ. Ni adalah apa tadi, ZN. ZN ini adalah USD JPY. Ini yang kita sentuh semalam kan. Jadi sekiranya kita melihat kepada ZN ni naik dan kita jangka UJ tu jatuh. Ni semalam kan. Semalam ke bila kita lukis benda ni. Jadi sekiranya ZN ni, ini yang kita tandakan hari tu. Jadi kita jangka kalau dia naik, ini akan jatuh. Jadi kita dah lihatlah pergerakan ini struktur ini. The thing is, ZN ni menuju kepada satu area, salam sore, 7 lekuk. Ya, masih ada hutang satu lagi lah Farid. Jadi berdasarkan struktur di sini, 1/3 untuk tujuan analisa, kita jangkakan 3 mencapai 100%. Ni dah dalam area dia, cuma lekuk dia belum lagi lengkap. Ni dah sampai area 100%. Ni dah sampai. Okey. Jadi dia berada dalam resistant line lah. Dalam resistant zone. So kita jangkakan bahawa ini akan berlaku satu lagi. Okey. Untuk tujuan analisa, anda kena ada satu cara lah untuk analisa kan. Ni boleh je turun jatuh macam ni berdebuk. Boleh je. Tetapi apa yang kita nampak semasa, masih hutang satu lagi lekuk ke atas. Jadi kalau dia masih hutang satu lagi lekuk ke atas, itu bermakna untuk UJ ni satu lagi lekuk ke bawah. Boleh? Sebelum ini membuat pembetulan ke atas. Kenapa kita tengok UJ ni? Okey. Ni sebab dia. DXY. Okey. Ni sebab dia. Disebabkan kita jangkakan untuk UJ tadi. Nampak. Kenapa saya bandingkan dia? Boleh nampak? Kenapa? Jadi kita jangkakan ini akan buat satu lagi ke bawah. Kita jangkakan ini akan buat satu lagi ke bawah. Waalaikumsalam Zul. Sebelum kita nampak satu pembetulan ke atas. Sebelum ini membuat pembetulan ke atas. Faham? Okey. Itu adalah untuk dollar index. Jadi kita jangkakan ini akan membuat satu lagi ke bawah. Ini akan membuat satu lagi ke bawah. Disebabkan apa yang kita lihat untuk ZN tadi belum lengkap. Faham? Itu kecil-kecil lah. Ni sebabnya ramai nak tahu apa jadi hari ni. So, kita menjangkakan bahawa untuk indeks
there will be benda ni. Kita tak dapat deny. Ini 5 lekuk. Ini 5 lekuk. So sekarang ni, di time frame yang kecil, satu lagi lekuk ke bawah untuk US 500. Okey. Sebelum kita nampak satu lonjakan. Ini adalah yen kecil, yang kecil. Maksudnya M5, M1, M15 ke bawah. Ini adalah negatif yen. Belum ada divergence lagi. Sebab itu saya tunggu dia satu lagi ke bawah Zul. Exactly. Maksud Zul tadi adalah yang ini. ZN ni belum ada divergence lagi. Kalau kita jangka lekuk 3, dia kena ada divergence. Okay, kalau dia lengkap tanpa divergence, ini adalah lekuk 5. Okay, kita cuma alihkan ni. 3, ini macam ni. Ni 4, 4 ni pindah ke sini. Boleh Zul? Setiap kali kita jangka lekuk 3, kita jangkakan berlaku divergence. Satu saya kata boleh dia berdebuk jatuh ke bawah kan. Tapi itu bukan lekuk 3. Okey? Apa pun anda tengah-tengah dunia. Tengah-tengah dunia. Satu saya duk kata saya tak minat untuk bila kita sebut, bila ni naik-naik ramai nak beli kan. Jangan beli kat sini. Lupakan dulu untuk US indices. Ni tengah-tengah dunia. Ni saya lukis balik semua. Ni saya kena lukis balik. Tadi hilang. Tiba-tiba dia hilang. Pengsan aku. Kena lukis balik. Lukis yang sini lah. Okey. Kita sedang menjangkakan bahawa US 500 membuat correction kepada 3 kat sini. Kepada low ini. Okey. Itu US 500. Tetapi kita jangkakan dia tak akan break low ini sebab internal dia saya dapat lukis 3. Faham tak kenapa saya kata saya dapat lukis 3? 3 dekat sini. Ni salah lukisan ni. Saya tunggu orang tegur. Ni salah. Lukisan ni salah. Kenapa saya kata salah? Wassalam Matirah. Kenapa lukisan ni salah? Lukisan ni salah. Kenapa saya kata lukisan ni salah? Tengok tak? Nampak tak? 1 dengan 4 ni ni kita kan tengah tunggu lekuk 3. 3, 1 dengan 4 tak boleh bersilang. Jadi, tapi kita ada tempat untuk nak letakkan saya ada tempat nak parking untuk 3 tu. Saya boleh parking 3 kat sini, 4 kat sini, 1 kat sini dan kita ada separation di mana kita extendkan lekuk 1. Okey, kita extendkan lekuk 1. Ataupun satu lagi cara dia, ini kita jadikan flat. A, B dan C. 1 kat sini, 3 kat sini. Ada banyak cara saya boleh buat dia. Dan itu boleh menyebabkan 1 dan 4 kat sini tak bersilang. Faham? Ada tempat untuk saya nak letak lekuk 3. Okey, kenapa saya cerita benda tu? US 30, saya tak ada tempat nak buat benda tu. Tak ada tempat. Ya? Untuk 3 dalam ni, tengok, 3 dalam ni, untuk 3 dalam ni, kalau saya nak lukis dia sebagai, maksud saya ni ni 1, ni 2. 3 yang hitam, maksudnya hitam, yang hitam, ni 1. Kalau kita lukis seperti semalam, 1, 2, 3 yang hitam kat mana saya boleh lukis? Sini je boleh.
Sebab ini dia ada separation. Masalahnya kalau saya lukis 3 kat sini, 4 kita kat sini, ini nampak pelik. Ini motif. Faham tak? Tak ada cara. Ini adalah 3 lekuk. The only way untuk kita buat dia adalah kita jadikan whole structure ini sebagai zigzag dari belakang. Faham maksud saya? Itu je dapat kita buat. Sebab dalam ni tak ada separation. Untuk saya nak lukis 1, 2, 3 kita nak letak mana? 3 kat sini. Kalau 3 kat sini, dalam dia tak ada yang tak bersilang. Faham tak maksud saya, Farid? Tak ada cara. Ini adalah satu structure. Satu set price. So, kalau kita nak buat dia jadi motif, tak dapat. Jadi, instead of sebelum ni kita lukiskan dia sebagai motif, kita tukar dia kepada korektif dan di belakang ni, kita jadikan motif. Motif, korektif dan satu lagi motif. Faham, Atira? Wassalam, Rosli. Untuk jadi zigzag. Iaitu struktur 5, 3 dan 5. Apa kesan dia kepada market? Now saya nak anda fikirkan ya. Cara pengiraan. Benda-benda yang kita dah cover. Apa beza cara mengira US 30 dan US 500? Siapa ingat? Apa kesan dia? Disebabkan struktur ini tadi saya tak dapat nak lukis. Saya cuba dapat lukis sebagai 3 kat sini. 1, 2, 3. Jadi ini korektif. Kita tak dapat, dalam ni tak ada tempat tak bersilang untuk kita pecahkan 4 dan 5. Tak ada. Okay, ni detail-detail dia. Satu kadang-kadang anda tengok saya tukar dia punya ni. Sebab 3 tak ada tempat nak lukis. Macam-macam cara nak buat segitiga, nak buat apa. 2, sebab itu dalam sistem 3-7-11, lekuk 2 tak boleh segitiga. Ada orang lukis Elliott Wave, lekuk 2 segitiga, itu Elliott Wave tahun 1930. Itu akan menyebabkan seorang lukis lain, seorang lukis lain. Dengan cara ini, saya lukis yang sama, insyaAllah kalau Zul faham yang ni, Atirah faham yang ni, Farid faham yang ni, Rosli faham yang ni, kita akan lukis sama. Fractal dah tahu cara kan? Macam mana kita nak tentukan ini A, kenapa kita pilih A merah, kenapa kita, itu kepada stokastik time frame berapa, reset time frame berapa, okay. Itu tak apa. So, persoalannya sekarang ni, soalan saya sekarang ni adalah, apa impact kalau kita katakan US 30 ni jatuh dalam zigzag? Manakala US 500 juga akan jatuh, tetapi dia jatuh dalam 3. 3 yang tak break low. Apa beza ni? Ingat pasal formula. Ni kita detail dia. US 500, pengiraan dia, ya dia akan turun. Bukan pasal tu. Turun tetap turun. Kita memang tunggu dia turun. Kita nak trade benda lain. Iaitu FTSE. FTSE yang ada set up kan? Ni tak ada set up. Sebab itu saya katakan US indices, pergi tepi dulu. Jangan dulu. Okey. Formula dia. US 500 adalah berdasarkan market cap. US 30 berdasarkan price 30 syarikat blue chip dekat US. Apa beza dia yang 30 berdasarkan price, yang 500 berdasarkan market cap? Apa beza?
Disebabkan oleh movement ni tadi. Price. Disebabkan kita menjangka US 30 akan buat struktur 5, sini dah ada A, bila ini membuat lekuk 2 kat sini, sini B, dan 3, 4, 5 ini akan laju. Maksudnya, penurunan dekat US 500, semua tak tahu. Formula dia, formula pengiraan. Maksudnya, pembetulan dekat, yes, itu laju lagi, betul. Tapi, impact dia kepada keseluruhan pasaran. Impact dia kepada US dollar index. Impact dia kepada AJ. Impact dia kepada gold. Impact dia kepada saham 3M. Impact dia kepada saham Pfizer. Apa kesan dia? Ingat, ini price. Price akan jatuh lagi laju. Ini market cap. Ada company ya company yang kuat laju, ada company yang masih okey. Mana saya terangkan ni? Maksudnya dalam erti kata lain lah. Ini akan jatuh dengan laju. Structured motif ataupun impulse antara dua, depend kepada lekuk 3 dia. Yang di sini, bila sana tadi buat lekuk 2, ini akan berlaku. Sini pun akan buat laju. Laju macam ni. Sebab price. Bukannya nak trade ini. Jangan trade. Jangan trade ini. Sebab ini tak ada set up. Sebab itu bila siapa tanya tadi, Nabil tanya kan, ini dah ada valid ke tak untuk kita nak trade untuk ABC. Soalan pertama saya, ada tak di belakang dia, ada ke tak sequence? Ini tak ada sequence. Ini dari low ni, ini low. Ini high. Macam mana kita tahu ini satu kumpulan harga? Satu. Tu clue dia. Anda pergi daily, ini satu harga. Ni satu. Ni low, ini high. Bukan bisector. Ni kita cerita benda ni dulu. Technical dia dulu. Okay. Itulah sebabnya lukisan-lukisan ni anda tak dapat main sebarang. Satu minor, anda letak color purple. Tak kena. Dia bahasa chart. Ini adalah momentum, cycle, di mana kita expect cycle dalam daily. Daily adalah minor, adalah minor. Paling kecil dia adalah kita boleh gunakan minute. Minute. Itulah bahasa chart, dia tak boleh tukar. Sebab tu lukis, saya pantang tengok orang dia tukar-tukar color ni, color kuning lah, color hijau lah, tak boleh. Itu salah. Ada benda yang betul, ada benda yang salah. Benda yang salah, ini bukan resistance, ini support. Bawah tu support, ini resistance. Ini tak dapat kata, oh ini support. Price kat sini, macam mana ini support? Sama dah. Ini satu ni minor. Color merah, jangan tukar dia ke color purple. Saya pantang, saya tak dapat nak baca. Dia cerita apa tu? Kita sedang tengok cycle time frame mana. Faham Matira? Itulah gunanya kita nak tengok. Okey, maksudnya, bila kita ada cycle daily, menghabiskan satu, macam mana kita tahu dia satu merah? Sebab ini adalah lekuk tengah reset daily. Saya pantang tengok bila orang tukar-tukar cat tu, tukar apa dia. Tak dapat, tak boleh. Ini dua. Jadi kita sedang tengok dan expect dekat US 500 ni akan reset, akan buat
akan buat daily punya retracement. Okey, jadi anda akan expect, nampak? Lagi detail. Bagi mereka yang pernah belajar Elite Wave, tolong ambil benda macam ni. Dulu blur kan. Orang lukis tengok macam mana dia tahu dia situ guna minor, situ guna minute, situ guna intermediate. Kita pula menganggap benda ni lah sebabnya saya tinggalkan Elite Wave. Saya belajar Elite Wave tahun 99. Lepas tu mengarutlah benda ni. Kan, orang yang mengajar saya guna cat saya. Saya betul. Saya tanya dia, betul ke tak saya lukis ni? Cat kau apa? Chinese tak adalah cakap cat kau. Dia ambil cat saya, ni jadi contoh. Saya pun tak tahu betul ke tak. Saya tengok cat tu balik, macam-macam colour ada. Tu sebabnya. Itulah bendanya untuk kita nak tentukan fractal. Maksudnya low, high, dalam time frame mana. Bagi mereka yang menggunakan support resistance, anda cuma guna support resistance time frame daily. Itu adalah yang valid. Faham? Memang itu pun yang nampak kan, kat daily. Jadi support dia, next support dia sini, benda sama. Okay? Anda tak kisah yang dalam-dalam ni. Kalau tak, semua tempat kau lukis. Tu maksud dia. Anda cuma gunakan apa yang indikator kat daily. Sebab itu adalah cerita daily punya momentum, daily punya cycle. Boleh? Hopefully itu membantu kepada mereka yang pernah belajar Elite Wave sebelum ini. Bila dia orang chat, saya punya skrin ni bergegar. Sekejap. Okey, jadi maksudnya untuk US 500 ni, kita jangkakan akan berlaku correction yang dalam. Possible tak untuk dia buat break ke bawah? Masih possible. Masih possible. Ini pun saya boleh jadikan sebagai flat. Sebab ingat, dalam ni ada separation. Saya boleh buat macam-macam kat situ. Sebab itu jangan trade yang ini. Sebaliknya, trade apa yang sama. US 500 pun, US 100, Nasdaq pun yang sama. Kita jangkakan sini akan buat zigzag. US 30, blue chip jatuh, harga jatuh. Jatuh. Blue chip tu syarikat yang mempunyai cap yang besar, yang mempunyai nilai yang besar. Dekat US 30 ataupun Dow Jones, dia tak ada utilities, tak ada apa satu lagi, transportation. Okay. Pembetulan ni dah berlaku. Kita tunggu apa yang ada set up. DEX ni, okey, apa beza? Kenapa saya lukis ini 1, 2, 3, 4, 5? Boleh je saya letak 3 kat sini, 3 ni sini, 4 ni sini, 5 ni sini, boleh je. But kita tahu ini leading. Kita akan sentiasa extendkan trend sampailah dia menunjukkan satu yang clear reversal. Sekarang ni mungkin saya terpaksa tukar. Nampak? Masa saya lukis tadi tak ada benda ni. Tapi setakat ini, dekat RSI, dari bawah ni, okey, ini break. Jadi kalau dia break macam ni dekat RSI, kita nampak dekat DEX ni, kita nampak setakat ini daripada bawah ni, 1, 2, 3, 4. Okey, sabar dulu. Kita guna time frame apa? Kita guna H4. Sebab ini adalah minute. Ini dalam fractal. So, dari sudut fractal, 1, 2, 3, 4. Tak ada lagi pertukaran. Now, kita sedang habiskan merah daily. Faham? Merah daily. Kalau dekat daily ni pun reset, ini mulai reset, dan kita habiskan 1 kat situ. Sekarang ni tak ada bukti lagi. Ni boleh 1, 2, 3, 4. Belum. Baru nak tanda-tanda dia baru dia keluar. Faham?
Benda ni serius. Tanya Kristianto tu. Kalau tak blur nak pilih fraktal mana, macam mana kita tahu dia habis, macam mana kita nak habiskan dia, bila berlaku cycle lain, tak ada cara. Kita cuma letak je 5, letak je 3. Betul ke tak betul tak tahu. Kita extendkan. Yang trend kita sentiasa extendkan. Yang correction kita boleh truncatekan. Ya? Dalam sebab ini adalah trend following technique. Dan kita tahu ini adalah leading. Sama dengan FTSE leading. Jadi benda yang leading kita akan sentiasa extendkan. Sebab kalau ini start jatuh banyak, anda rasa dekat US 500 tadi jatuh kat mana? Ni akan jatuh lagi banyak. Low ini akan break. Sebab itu kita buat dia sebagai 4 dan 5. Ni 4 dan 5. Sebab US 500, US 30 dekat time frame kecil. Okey, kita dah boleh mula menunggu kepada lekuk 5. 1, 2, 3, 4 dan berlaku divergence. Kita sedang buat lekuk 5. Unless ini break ke bawah, reset berlaku dekat DAX tadi, dan cerita lain. Ini akan masih lagi lekuk 3. 1, 2, 3 dia extend. Faham? Bukan saja-saja letak dia. Okey. Itu adalah untuk DAX. Jadi kita masih jangka 4 dan bila indeks dekat Wall Street buat B, ini akan buat 5. Okey. Sama juga dengan lain-lain leader seperti UK 100. FTSE. Sama juga yang lain seperti Spain 35. Apa yang masih lembab? Ini. Nampak? Structure, daripada sudut structure besar. Ni semua lari balik. Saya dah lukis tapi hilang pagi tadi. Tengah hari tadi. Lepas saya post dekat Dropbox tu, dia hilang. So, saya buat chart ni ada 3 platform tau. MT5, satu lagi, 3 tempat. Pengsan tu. 3 tempat. Dekat MT5 ni dia boleh hilang. Aduh. Dah save, tutup MT5, buka yang lain, lukis, boleh hilang dekat sini. Terkedu sekejap. Okey. Jadi JP225 ni, setakat ini kita menjangkakan masih membuat correction besar. Setakat ini. Okey. Ini disebabkan oleh jangkaan kekuatan yen. Indeks lain naik boleh. Bila indeks lain nak pecut? Bila ini lengkap. Maksudnya 3 dalam 3 dalam 3 nanti. Belum. Tapi indeks jangan sell. Sebab kita dah ada set up dekat UK 100. Faham? Jadi dua sama ada dah berlaku ataupun masih ada satu lagi high, 1, 2 dan 3. Ya. Jadi kalau sini nak buat, kalau dia dah start reset, katalah dari sekarang buat reset. Kalau ini buat reset, kita akan cari buy di sini. Setakat ini belum ada apa-apa. Dekat daily dia belum nampak apa-apa. Kalau dekat RSI dia leading macam ni, then kita akan buang 4 dan 5 tu. 4 dan 5 ni tak ada dan kita memulakan pergerakan yang lebih besar. Ni cukup untuk saya buat 5 lekuk kat situ. Dan ini akan buat yang lebih besar.
Boleh? Kecil-kecil saya pergi detail ya. Span 35. Jadi kita correction tengah berlaku. Sama ada satu lagi high dekat Europe indices ataupun B dekat US 500 ataupun ni jatuh lebih banyak. Ya. Macam mana nak tahu? Tengok DAX punya, tengok US 500 punya divergence. Sekiranya divergence ini terbatal, dan kita akan buang dia. Ini masih lekuk 3 berdasarkan ni, tak ada reset lagi. Ni berdasarkan inilah. Ini adalah apa? Snake. Jangan cari ujung. Cari ujung correction. Jangan cari hujung trend. Bila correction tu berlaku. Tapi bukan US 500 sebab di sini tak ada setup. Tak ada low high, higher low, higher high. Belum ada. Sedangkan dekat DAX tadi dah ada. Low, high, higher low, higher high dah ada. Kita ambil Fibonacci ni, dia tak lengkap lagi ke atas. Jadi pembetulan ini against low di sini merupakan peluang untuk long. Itu je konsep dia. FTSE pun sama. Low, high, higher low, higher high. Kita ambil Fibonacci extension 3 lekuk belum sampai 100%. Dan kita jangkakan dia akan buat pembetulan against low ini. Kita jangka the whole structure sebagai motif. Boleh? Konsep tu je. Dia masalahnya tiap kali buka chart dia nampak trend. Trend tu memang dah ada. Kat mana nak trade dia? Itu je. Bukan setiap lekuk tu ni 4-5 tangkap ujung habis. Ni tak, ini tak semesti jadi 4. Saya boleh alih 4 di sini. Tak salah pun. Cukup lekuk-lekuk dia untuk saya buat benda tu. Okay. UJ. Ini mungkin buat satu lagi low. Mungkin buat satu lagi low. Disebabkan oleh ZN tadi. Okay. Mungkin buat satu lagi low. 3, 4 dan 5. Macam ni. Tunggu siap correction. ABC ke WXY. Kemungkinan dia adalah ABC. Bukannya buka chart trade. Buka chart trade. Itu orang buat duit daripada trading anda. Kan, tunggu set up. Jadi, seperti saya kata tadi, disebabkan oleh movement ZN, ini mungkin masih lagi dalam lekuk 1. Mungkin. Okey. Boleh lagi ke bawah. Okey. EJ pun sama. Boleh lagi buat 1. Ini break low. Benda serupa. Faham tak maksud saya? Ada set up untuk short kat situ. Faham? Ada set up untuk short kat situ. Untuk Euro JPY. Tapi saya tak trade dia sebab saya tunggu untuk long. Besar nanti. Untuk short. Tapi itulah untuk mereka yang intraday. Kat hujung-hujung ni. Dah hujung-hujung. Okay, itu adalah untuk EJ. GJ pun yang sama. Kenapa kita tukar, kenapa kita habiskan kita habiskan UJ tadi sedangkan kita katakan ZN kena naik satu lagi. Sebab nampak dia dah ada reset. Ni dah ada reset. Okay, satu saya habiskan dia. Boleh tak dibuat ke bawah? Kalau dibuat ke bawah, dalam 5 dan ini 1. Sebab reset ni tak berlaku dekat daily.
daily tak nampak. Ingat, kita tandakan dengan satu merah tadi. Dia tak nampak. Okay. Tak berminat kepada UJ. UJ tak break low. EJ break low. EJ break low. Jadi kalau nak masuk juga EJ. Maksudnya, untuk EU ni akan sampai satu resistance. Bila EU ni jatuh, itu masanya EJ dan EJ tadi jatuh. Faham? Okey. EJ, GJ pun yang sama. Benda sama lah. Ni tak ada, tak break low. AJ tak break low. Low dia ini, bukan di sini. Kenapa kita katakan low dia adalah ini? Bukan ini, ini. Ini low dia. Sebab sepanjang dari sini, dia adalah sideway market. Bila break tu baru kita kata ada structure baru. Bukannya trade, break ini, bounce ini kita short. Bukan. Dia boleh lagi buat test high balik, turun balik. Sini sideway. Itu structure dia. AJ tak ada. Cap JPY, ini dah break low. Faham? So, Cap JPY, mungkin 1, 2, 3 peluang short. Itu bagi mereka intraday. Itu bermakna untuk UCAP akan menemui satu high dan 1, 2. Tu dia. Yang 2 ni nanti. Itu masanya bukannya untuk short UCAP, tapi Cap JPY. Cap JPY. Ni jadi Cap JPY, Euro JPY untuk shorter term, untuk hari ni bila correction ni berlaku. Saya tak trade dia. Sebab itu adalah time frame M5, M15. Saya cuma limitkan kepada H1. Boleh tak trade dia? Kepada anda. Sebabnya untuk mengurus dia, saya tak ada masa. Terlalu kecil untuk saya. Terlalu kecil masa tu lah. Bukan jangan, tapi kalau anda intraday, itu ada set up. Okey, dolar. Okey, dolar. 3 ni yang jadi soal tanda tanya. Adakah kita akan buat 1, 2, 3, 4 dan 5 seperti kita lukis sebelum ini? Faham tak kenapa saya sebelum ni extendkan? Sebab 3 kat sini, RSI dia bukan yang paling tinggi. Jadi kalau ini berlaku, maksudnya the whole thing ini merupakan diagonal. Tak cukup sifat. Tak cukup sifat jadi motif. Ya, 3 dia bukan RSI tertinggi. Faham? Satu lagi low position. Ataupun dia buat macam ni. Anda tak pergi long dollar semasa. Alamak. Ya, okay. Asalkan anda tak pergi long dollar semasa. Dollar masih boleh buat benda ni. Faham? Masih boleh buat benda ni. Itu dollar. Bila dia naik semalam, dolar, saya dapat mesej macam-macam. Kata dia nak jatuh. Tapi kenapa dia naik? Tu masalah dengan tengok satu structure. Bukannya situ terus nak trade. Tak. Kita tunggu kepada setup. Pening. Ni boleh 1, 2, 3. Ada setup tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Unless ini berlaku. Sini adalah A, B. Itu adalah kepada the whole structure ini. Unless dekat sini berlaku reset, then mungkin ada setup anda. Kalau nak trade juga untuk dolar. Dolar tepi dulu. Tepi dulu. Belum masanya untuk trade dolar.
Euro US dollar pun yang sama. Ini boleh buat 1, 2, 3, 4, 5 untuk menghabiskan 3. Faham? 3 ni. Okay, maksudnya dia boleh extend. Saya tak jangka dia extend, tapi dia boleh, saya tak lukis sebagai dia extend, tapi dia boleh extend kat situ. Kita tak jadikan dia terlalu ni, sebab kalau euro US dollar ni naik macam ni, EJ saya kena lukis ke atas, indices saya kena extendkan ke atas. Kalau mana-mana yang extend ke atas, maksudnya index ni extend macam ni. Ini 4, ni 1, ni 2, 3, 4, 5. Dan barulah dolar tu saya dapat buat extend ke bawah, euro US dollar extend ke atas. Sebelum ni kan kita jangka sini akan buat 4, 5. Sebab tu kita extendkan dia. Ni tak ada. Ini motif. Sebab itu, dolar ni ataupun euro US dollar ni saya tak dapat nak extendkan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Tak dapat. Bila indices buat lekuk B, dalam ni akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Ni dia. Okay, sekarang ni masih 1. Masih 1. Faham? Satu-satu korelasi dan struktur. Korelasi dan struktur. Struktur yang paling jelas sekarang ni, U-shape. Ini yang paling jelas. Ini obviously adalah motif ataupun impulse wave. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada separation. Cukup untuk kita buat. Macam-macam boleh buat kat situ. Ni 1, extend. Ni 2, 3, 4, 5. Ada separation. Okay? So, ini masih ke bawah. U-shape. Jadi, kalau U-shape ke bawah, euro US dollar lukis ke atas. 3, 4, 5. Faham? Kalau saya buat ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5 untuk habiskan 3, tahu tak rupa U-shape tu macam mana? Ni rupa dia. Ni jadi macam ni. Ni 1, ni 2, ni 3, 4, 5. Tu rupa dia. Boleh tak dia jadi macam tu? Boleh. Saya tak tahu dia tak jadi macam tu. Faham tak? Faham Farid? Zul? Kalau saya lukis yang sana tadi, 1, 2 extend, itu rupa dia. Itu rupa dia. U-shape. Boleh tak dia jadi? Boleh. Boleh tak dia jadi macam tu? Boleh. Tapi saya tak dapat lukis benda tu. Itu terlalu kartun saya lukis benda tu kan. Boleh tak jadi? Boleh. Tapi kartun lah jadinya. Catu kartun lah. Boleh jadi? Boleh. Saya tak kata tak boleh. Tapi pelik lah cat dia. Tu maksud saya. Saya tak dapat extendkan rupa macam tu. Ni jadi 1 biru kan. 1 biru, 2, 3, 4, 5, habis 3 ni kat bawah sini. Dan barulah yang sini extend. Euro US dollar. Sini 1 biru. 1 biru, 2, 3, 4, 5. Faham? Nampak U-shape tadi pelik. Boleh tak? Boleh. Saya tak kata tak boleh. Kalau ini berlaku, indeks tak ada dah ke bawah. Indeks melecut ke atas. Ini lekuk 2. Indeks anda kena bye-bye. Kalau itu berlaku, mana? UK 100, ini 2. Faham tak? Ini mungkin, belum 2. Ini akan extend. 3 extend.
3 kat sini, ni 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ni extend. Tapi kita sedang lihat untuk US indices tadi, ini 5 lekuk. Faham? Saya tak dapat nampak benda tu. 1, 2, lekuk 3, sama ada 3 masih on. 4, 5. Tak dapat. Ataupun ini adalah flat. A, B, C. Kalau itu berlaku kita tak tahu. Flat memang tak tahu. Tu musuh utama dalam sistem 3711. Dan rupanya dia habis semua kat sini. Tu kita tak tahu. Flat tak ada cara tak tahu. Ada tak kemungkinan dia flat? Ada. Ni feature flat tu. Price bergejolak kat situ. Itu tanda-tanda flat. Tapi kita tak tahu flat berlaku. Kalau nak tanda flat, semua tempat kita tanda flat. UCAD, apa lain? AUD, US dollar. Okay. NZD. Lagi a bit more ke bawah. Dan gold pun yang sama. Gold boleh lengkap di sini. Kita tunggu gold buat pembetulan. Bukan nak buy gold. Tahu kan? Kita nak buy Barrick. Barrick dah mula melakukan pergerakan ke bawah. Nampak? Barrick ni dah memulakan pergerakan ke bawah. Jadi Barrick akan buat 1, 2, 3. Sekali lagi. Faham? Faham tak faham? Barrick. Kan? Kalau Aiman, yang sini jangan keluar. Kalau dah keluar 50%. Pergilah kau nak buat apa pun. Yang ini sekali lagi kita masuk. Ni dah buat reset. Faham? Ni dah buat reset. Apa yang dia buat reset? Kita ingat H berapa? H8. Ni nak berlaku reset. Ni shallow saja. Ni shallow saja. Saya tak nampak dia terlalu jauh. So, 3 lekuk di sini merupakan peluang untuk membeli Barrick sekali lagi. Okay. Kenapa tak kongsi dulu-dulu? Dulu ni berapa tahun? 2 tahun kita kongsi level ni. Level sini 2 tahun. Aiman masa mula-mula masuk, kita dah cerita benda ni. Mana Aiman? Dah keluar dua-dua. Okey, Man. Pegang, Man. Sayang. Tak apa. Peluang kedua. Ni peluang kedua. Ini bukan untuk trade. Ini untuk melabur. 2 position saya tabur. Dua-dua keluar. Tak apa. Yang sekarang ni nak masuk, cuma gunakan bahagian profit. Maksudnya, gunakan yang 20% daripada profit sebelum ini sahaja. Boleh, Man? 80% profit simpan ASB, Man. Boleh, Man? Duit modal asal, yang asal tu, anda masuk yang lain. Ini second entry. Gigil tangan first time masuk. Faham? Ni cuma guna 20% profit untuk nak masuk yang ini. 80% simpan ASB. Tahun depan buat tengok duit tu. Belajar buat macam tu. Barulah baru nampak hasil trading. Ini labur balik dalam market, hilang. Boleh, Man? Simpan tabung haji. Tetaplah something yang pendapatan tetap. Mula bina portfolio. Mula membina aset. Paper hand saya tak diamond hand. Tak ada. Dia kena start. Okay. Sama juga dengan kawan ni. Dia dah mula buat correction. Faham? Correction di sini dijangka cuma test ini saja.
Okay. Ini satu, the whole thing ni. Ni dua. Ni satu, ni dua. Boleh? Saya nak letak 1, 2, 1, 2, 1, 2. Itu terlalu dan ini mungkin buat correction yang lagi besar. Kalau letak macam tu. Boleh tak? Boleh jadi. Tak tahu. Apa pun saya tak nampak divergence. Nampak? Ni masanya. Sebab tu saya kata not the time to trade. Ini adalah masa untuk anda mula melabur. Mula beli benda-benda macam ni. Mula belajarlah benda-benda macam ni. Ini extend copper. Copper saya tak sempat nak lukis chart dia tadi. 2, 3, 4, 5. Baru dia jatuh. Yes, Sundi. Memang ramai yang direct kepada forex. Macam saya start dari saham. Saham, bukannya saya tak trade saham. Saya masih trade saham. Cumanya saya pelbagaikan. Iaitu kepada komoditi, kepada currency. So, saya manage portfolio. Masalahnya kalau dia cuma trade forex saja. Saya cuma trade gold je bang. Trade komoditi je. Satu je. Itu satu yang kepercayaan. Boleh anda fokus. Boleh. Tak salah. Tak salah. Masalah dengan trade satu instrumen ni adalah anda buka chart nak trade dia tak tahu dia ada set up ke tak, ada trend ke tak, kita masuk. Crypto baru forex jumpa Alif, kenal Bang Zul, nak belajar semua benda. Okay. Silver, gold. Gold satu lagi high sebelum buat dua. Dua ni jangan, gold ni tak ada set up, faham tak? Dia tak ada incomplete sequence. Ni tak ada sequence. Ini boleh jadi lekuk 3, 4, 5. Lepas tu buat pembetulan besar. Faham maksud saya? 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu kau. Boleh je. Goal ni dah lengkap. Structure ni tak ada sequence. Dia dah sampai 100%. Okey, sequence bawah pula macam mana? Sequence bawah pun sama. Nah, ni lagi lah. Tadi pun dah lengkap. Dia tak ada ni. Break. Kita jaga 100%. Ni dah sampai. Itu sequence. Sequence dia dah complete. Yes, should be. Sequence dia dah complete. Sebab tu saya tak minat langsung kepada gold. Tak minat. Itulah masalah dia. Dia trade gold je. Saya trade US 30 je. Saya trade EJ je. Tak dapat. Sebab tak tiap-tiap hari benda tu ada trend. Macam ni lah. Saya keluar kenyataan. Dengar betul-betul. Setakat ini yang saya kenal. Mungkin yang lain saya tak kenal, saya belum jumpa lagi. Mungkin ada, saya tak tahu. Tapi untuk pengalaman saya sendiri, yang bertahan lama dalam bidang ni, saya tak jumpa lagi dia cuma trade satu je. Faham tak? Yang dah lebih 5 tahun. Dia trade benda tu je. Saya personally saya tak jumpa lagi. Saya trade gold je bang. Alhamdulillah 20 tahun dah kaya. Dah kenapa kau kat sini? Faham? Claim tu banyak. Tapi personally saya tak jumpa lagi. Claim tu banyak. Ni sifu ni, ni sifu ni, ni sifu ni. Claim tu ramai. Tapi personally saya jumpa tak ada. Simple. Personally yang saya tahu tak ada. Boleh? Tapi claim tu banyak lah. Claim dekat luar tu banyak. Macam-macam claim ada. Faham? Faham maksud saya? 1,
2, kita jangka 3, 4 dan 5. Gold. Silver lain sikit. Silver ni boleh break. Biasa Zul, claim tu ramai. Okay. Ini boleh break Ini boleh break. Ini cukup. Tempat dia cukup. Faham tak? 3 ni saya letak sini. 4. 5. 1. 1, 2 besar. Ada orang memang boleh berniaga. Dia tak sama konsep. The thing is, Aiman, contoh. DDNK, saya tak tahu DDNK buat apa. Saya tak tahu. Contoh macam ada saham. Saham ada masuk saham satu je. Beric sahaja. Beric je. I'm talking about trading. Saya tak cerita pasal beli aset. Memang ada orang beli satu benda, dah beli Bitcoin harga 500 dahulu. Sekarang ni dah kaya raya lah. Itu lain cerita. Tapi kalau anda keluar masuk pasaran, keluar masuk trading, I'm talking about trading. I'm not talking about melabur. Saya tak jumpa lagi orang yang trade satu instrumen berjaya. Tak jumpa. Kan? Ray Dalio, orang kenal dia sebab minyak. Anda ingat dia beli minyak kan? Jadi orang minyak ni. Okey, minyak. Cerita pasal minyak. Minyak pun sama dengan apa kita jangka untuk minyak ni dah ada set up Faham? Ni yang kita cerita semalam. Minyak dah break high. Minyak turun ke bawah, bukan tengok minyak. Mana saham-saham minyak? Semua hilang pagi tadi, tengah hari tadi. Cat hilang apa? Hilang Chevron. Chevron pullback ini. Ya, minyak dah ada. Mungkin cuma set up di sini saja. Saya tak nampak dia break low tu. Sini saja. Tapi ini nampak macam 5. So, preferably dia turun bawah ni. XOM. Benda-benda macam tu man. Start tengok-tengok. Macam dulu pegang hodl-hodl kan. Ni hodl-hodl lah. Hold on to dear life. Yang kripto tu tahulah. Yang tak kripto tak tahu apa benda tu. Okay, so kita berhenti rehat dahulu. Kita sambung balik selepas ini. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik selepas ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, kita sambung Okay, gold. Gold jangan kejar kat atas ni untuk long. Ini boleh lengkap. Ni maksud saya. Saya pindah 4 kat sini. 5. Ini 3. Ini 4. Sini ada separation. Hodl. Sini ada separation. Okay, dia tak bertindih. Kat situ tak bertindih. Saya boleh lukis 4 kat situ. Ni tak bertindih. Dia tak bertindih. Maksudnya ini dah boleh jatuh. Ni dah boleh jatuh. Ni adalah 1, 2, sorry. Ni 1, ni 2, 1, 2, 3, 4, 5. Faham? Jangan kejar kat atas. Tu term-term dia, term-term famous. 3, 4 dan 4. Setakat ini kita lukis macam ni Ni A, B dan C lah. Ini jangan kejar goal kat atas Itu betul Pak.
Okey, ni boleh jatuh ke bawah. So jangan kejar nak ni ada lukis kat atas lagi. Jangan. Itu low probability 1 2 3 4 5. Ini mungkin tak berlaku. Okey, itu cuma berlaku sekiranya dolar tadi buat ke bawah. Okey. Ataupun UJ tadi buat ke bawah. Tu tak, saya macam tak nampak benda tu. Silver pun yang sama. Okey, ni boleh ke bawah. Minyak dah ada set up. Tunggu syarikat minyak. Masa ni, this is masanya kumpul aset. Sama juga dengan kripto kan, Aiman? Pergi tengok-tengok kripto tu balik. Okey, copper yang sama ni mungkin dah lengkap. Tak perlu dia untuk extend ke atas. Euro AUD kita dah ke atas ni. Okey, dan ini akan buat 1, 2 dan 3 sebelum ke bawah balik. Okay. Bukan kata, oh ni sampai B boleh short. Tak. Ni akan jatuh buat macam ni. Boleh tak dia buat B kat situ? Boleh, tapi macam mana nak lukis dia? Dalam dia, macam mana nak lukis? Okay, Euro GBP sama ada ini dah lengkap dan melakukan ke atas. Ataupun, ni cuma macam ni. Tukar 3, 4, 5. Itu je dia. Ataupun masih lagi ke bawah. Tak ada set up kat situ. GBP AUD, GBP NZD all reacted daripada equilibrium area dalam time frame kecil. Ini kita jangka akan buat B dan C sebelum ke bawah. Okey, itu GA dan juga GN yang sama. Tengah buat correction dia sebelum ke bawah. Okey, tak berminat nak kejar kat situ. So, apa setup yang ada? Kita tengah mungkin correction dah berlaku untuk FTSE, untuk DAX, untuk syarikat-syarikat komoditi, itu yang kita nak beli ya. Okey, untuk FTSE, ini mungkin dah start buat lekuk 2 ataupun satu lagi high. Tu salah satu cara dia lah. Untuk nak berjaya, bukan teknik teknik entry, tapi teknik mengurus duit untuk jaga risk. Nampak tak? Macam mana Aiman dulu buat duit, sebab Aiman pandai jaga kat mana letak duit. Bukannya sebab tahu entry ngam-ngam. Tak kan? Okey, itu saya boleh hold sebab saya faham dia tengah buat correction. Macam mana buat duit daripada pengurusan. Nampak tak? Sama macam trading, sama. Bila jadi, jangan letakkan balik kat situ. Kat mana kita nak parking dia? Yang untung tadi. Supaya dia grow. Kita tahu kat situ tak jatuh. Triple night. Okey? Faham? Boleh? Okey, yang kita cari ini mungkin tengah buat 2, nampak macam tengah buat 2. Ni jauh sangat untuk jadi 4 ni. Ni semua dah break. The whole structure ni dah break. Ini adalah 2. Saya tak tahu benda ni adalah pengurusan. Sama juga bila anda buat, macam anda buat prop kan. Bila buat prop trading, bila ada payout tu, kan, anda kalau nak masuk dan dapat lagi banyak funded account, buka lagi, what you do is cuma peruntukkan 20%. Lagi 80% tu beli aset. Faham tak? Simpan sebagai aset yang datang menjana passive income. Jauh sangat dah 2 ni. Ini mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nampak macam tu Zul. Cumanya sebab sini tak ada divergence. Satu kita lukis macam tu. Tapi nampak daripada sudut stoch ini lekuk 2. Tak dapat dia jadi benda lain tu. Jauh sangat. Dah break lah pun
Nanti saya update. Minggu depan, Zul, Atira dengan Hakimi banyak kerja hujung minggu ni. Saya tengah layan dance. Tapi Zul, Atira dengan ni ada banyak homework. Nanti saya bagi tahu. Lepas sesi malam nanti saya bagi tahu. Lukis balik cat-cat saya ni dan dekat sini. Nanti kita bagi nanti Kimi bagi kerja lah. Siapa buat apa. Lukis balik cat kat sini. Tahu kan Zul macam mana nak pergi kan? Pergi kepada layout ni, pergi buka yang apa, cat update ni. Okay, cat update, lepas tu anda pergi yang sini. Bila anda buka cat tu rupa macam ni kan, dia tak ada apa. Letak yang atas sekali tekan. Ini pastikan dia big picture. Yang lepas lagi. Okay, lepas tu anda updatekan cat-cat yang di sini nanti. Yang dalam cat text sahajalah. Goal ni saya tak update lagi yang H1. Yang besar saya dah update kot. Yang besar dah update. Okay, yang H1 nanti update dia. Ikut cat saya. Cat ada, cuma nak lukis balik. Lepas ni kalau dah siap, nanti kita cuma guna TradingView. Payah saya nak guna MT5, tak dapat. Saya yang buat dekat MT5, saya akan savekan profile ni. Okay, saya savekan. Lepas tu saya akan bagikan data. Sebab itu data, anda ambil tu, save profile dia dalam, nanti saya tunjukkan cara dia lah. Jadi lain kali cat tu dah ada, saya tak payah nak letak kat Dropbox. Okay, cumanya sebab kita tak nak jadi signal service. Jadi apa yang saya buat adalah, apa yang Aiman semua nanti buat adalah, anda akan ambil ini semua, cat ni semua, tekan dia punya save cat image, lepas tu savekan dalam Dropbox. Nanti saya beritahu apa nak buat. Jadi orang masih sama juga, dia orang akan tengok Galih apa semua, Aiman semua masih tengok dekat Dropbox. Faham? Cumanya Zul, Atirah dia akan lukis dekat TradingView. Boleh? Cat tu semua dah ada nanti. Okay? So, ada soalan mengenai pasaran? Apa-apa soalan mengenai pasaran? Apa ni shorter term adalah kepada yen pair, itu shorter term semua. EJ bagi mereka yang trade intraday, EJ, JPY. Template dia, sebab template tu cukup 8. Jadi kat sini kita dah kongsikan banyak chart. Susah. Jadi saya tak kongsikan template. Payah. Okey. Boleh? Ni adalah untuk shorter term. Maksudnya correction ini. Correction di 1, 2 dan 3 merupakan peluang untuk short. Tapi kena ingat, ini kena sampai 38.2. Tak sampai jangan. Atirah perempuan. Ada anak, ada laki. Jadi betul ke tak saya tembak ni, betul ke tak? Hanya tuan badan yang tahu. Tu cerita dia, jangan tanya. Okey. Kalau tak ada soalan mengenai pasaran, kalau dah dalam Telegram dia perempuan. Kalau tak ada soalan, kita masuk ke topik kita, iaitu mengenai kepercayaan